kena install. Sepatutnya tak ada masalah lah, tapi kalau kita tak silap install dia kadang tak jadi sampai 3-4 kali. Saya pernah cuba itu, dia kena ada ni sikit. Tapi tak apalah. Tapi yang pentingnya yang lain kalau yang dah ada tu boleh buat. Saya rasa modul 1 ni tak susah sangat lah. Ni yang ni modul 1 kamu dah cuba. Yang mana dah boleh tu cubalah. Okey. Cuma kalau kamu follow yang saya punya lab yang baru ni, manual yang baru, saya tambah sikit lah dia punya ni arahan dia tu supaya kamu nampak ada variety dari segi apa yang kamu buat, bukan just copy paste saja. Ada sikit arahan kamu kena, macam contoh ni kalau kamu baca itu, saya minta kamu ubah dia punya timer, layan bawah sikit kamu ubah dia punya coding, ubah dia punya timer, ubah dia punya pin. Ini just untuk tujuan saya supaya kamu faham, bukan just copy paste saja, tapi kamu bila copy paste kamu tahu which is which. Delay ni untuk apa, write untuk apa, pin number something kamu tahu. Tu tujuan saya tambah sikit dulu ni. Okey. Cuma kalau ada yang sampai RGB tak, sebab itu ada siapa beritahu saya ada yang guna RGB buat tak jadi tak nyala langsung. Dia kamu kena RGB ni dia kamu kena ada dua satu dia panggil common cathode, satu lagi common anode. I mean kalau kamu common cathode, kamu akan follow exactly yang ni. Okey. Tapi kalau kamu punya common cathode, dia akan jadi terbalik lah. Instead of yang sini sambung kepada ground, yang lain ni sambung kepada pin number. So yang tu akan jadi terbalik pula. Okey. So ini yang ni tak akan sambung ke ground, yang hitam ni tak akan sambung ke ground, tapi yang hitam ni akan sambung ke 5 volt rasanya. Okey, dia terbalik sikit lah. Ini yang bukan common cathode. Okey. Kalau common cathode, kamu akan follow exactly yang ni lah. Apa dia beza dia common cathode dengan common anode? Kalau dari segi gambar rajah dia, kalau kamu perhatikan, ni lah dia punya simbol. Kalau common yang kita guna ni, kalau ikut yang ni, common cathode ni, yang sepatutnya kamu dapat lah. Kamu punya common dia pada negatif. So dia itu yang dipanggil negatif tu is cathode, common. Kita samakan dia, semua orang sama. Tapi yang anode dia adalah pada pin yang kita nak ni lah. Ni pin kita ni, tadi. Ni pin kita ni, 2, 3, 4 ni, ini adalah, salah, silap. Pening lah cikgu. Okey, yang ni ni nombor berapa ni? 9, 10, 11 ni, ini pin kamu ni adalah pin untuk anode. Anode 1, anode yang kedua, anode yang ketiga. So akan pergi pin 9, 10, 11 ni. Mana tadi? Mana gambar raja dia? Ni So 9, 10, 11 lah. Tapi kalau kamu guna yang, kalau kamu punya macam tu, kamu akan follow exactly yang dalam gambar rajah ni, sikit ni lah. Tapi kalau katakan kamu punya jenis common anode, yang sini akan jadi positif, yang sebelah atas ni akan jadi positif, yang bawah ni akan jadi negatif. Okey, so kamu akan terbalik lah dia punya susunan tu. So instead of yang hitam ni sambung kepada positif, yang hitam ni sambung kepada ground, negatif. So kamu akan, yang hitam ni kamu just sambung kepada positif 5 volt lah biasa dia guna untuk ni, ataupun Vin pun boleh juga. Okey. Itu dari segi sambungan dia. Tapi kalau dari segi fizikal dia macam mana nak tentukannya, kamu just tengok je dia punya apa nama ni, nampak dia punya gambar ni kan, dia punya LED kamu tu, kamu tengok dia punya dalam LED tu, nampaklah dia punya mentol tu, macam mentol ni ada dua ni. I mean kalau yang apa nama ni, yang macam ni, yang besar ni, flag sebelah ni besar ni adalah yang panjang ni, yang common ni dekat kepada flag yang besar. So ini adalah common cathode Tapi kalau kamu punya panjang ni dekat sebelah sini, yang panjang, kaki panjang ni dekat kepada yang flag kecil ni, ini maka dia akan jadi common anode sebalik dia lah. Itu kalau yang mana ni lah, tapi biasanya dah, kalau kamu biasanya kalau beli yang online, biasa dia bagi yang common cathode ni, kamu boleh guna terus. Tapi kalau katakan kamu, sebab
Biasanya RGB ni satu, kadang-kadang tak tahulah, dia cakap kalau kamu beli online ke apa, dia kata dia datang, tapi kadang-kadang mungkin by the time dia sampai sini benda tu dah rosak ke apa. Kalau katakan kamu nak cuba eksperimen nombor 2 nanti, mana yang tak dapat lah, kamu punya ni cuba 3-4 kali dah follow semua tak jadi juga, kamu cuba gunakan sambungan ni tapi guna kaedah LED ni saja. So instead of, sebab RGB ni sebenarnya adalah combination of 3 warna yang LED berbeza tapi digabungkan dalam satu LED yang sama lah, dalam satu sambungan. Tapi kalau LED yang asing-asing ni soalannya 3 LED berbeza, merah, hijau, biru. Tapi RGB punya ni adalah dikombinekan benda tu jadi satu ni satu pin aja, satu mentol aja lah. So satu mentol ni boleh dalam tu ada 3 warna berbeza, merah, biru, hijau dan sebagainya, red, green and blue. So, kalau katakan kamu nak gunakan RGB tak boleh juga, kamu cuba balik gunakan sambungan LED dan gantikan kedudukan dia pada kedudukan sini. Okay, instead of kamu guna LED, kamu boleh gunakan 3 LED biasa. Okay, RGB ni mungkin tak tahulah terbakar ke apa. Kalau kamu ada 2-3 set, kamu boleh cuba set yang lain. Tapi kalau kamu beli satu je, that mean kamu dah cuba macam mana, pusing tak jadi juga, that mean ini problem mungkin. So kamu just cabut LED ni ataupun RGB ni, gantikan dengan LED setiap satu lah. Yang merah, kuning, hijau tu sambungan satu-satu. Okay, kita cuba. Patutnya tak ada masalah lah. Sebab dia konsep yang sama, cuma sambungan beza. Tapi kalau kamu gunakan untuk LED tu untuk lab 3 ni, cuma make sure mungkin sikit yang sama dengan yang eksperimen kedua ni, sikit sama, cuma coding beza lah. Coding dia ada sikit beza. Okay, depend pada ni lah. Tu yang saya minta kamu fahamkan, apa maksud nombor 2, apa maksud nombor 3, pin 3, pin 4. So that mean kalau katakan kamu dah ubah-ubah coding, pin pun sepatutnya berubah lah. Okay. Alright, so yang RGB, yang ni pun tak ada apalah RGB tadi. So kamu just cuba ubah-ubah sikit dia punya delay, ubah-ubah sikit dia punya pin combination, dan tengok dia punya effect. Okay, yang 4 ni macam Guru Aisnim saya beritahu juga, itu ada sikit masalah kalau kamu beli yang pin sekali dengan komponen tu, pin dia besar sikit. Saya dah cuba 3-4 kali, kadang-kadang dia tak berapa nak masuk dalam breadboard punya lubang tu. So akhirnya kadang bila kamu gunakan pin ni dalam kamu punya skin eksperimen ni, kamu on, run, buat dia punya coding, follow exactly, run, and then kamu tekan kamu punya pin ni, pin pula switch. So maksud dia macam tak ada efek dari segi nyalaan kamu punya RGB. Kalau sepatutnya benda yang okey, kalau kamu punya sambungan okey, connection okey, and then kamu punya coding pun okey, kamu compile tak ada error, kamu run. So bila kamu tekan ni, ialah antara kamu tekan satu ketika, satu lampu akan menyala, tekan satu ketika lain, semua akan something macam tu, ada efek on off. Yang soalannya macam sama dengan yang ni, cuma yang ni kamu letak timer dia, setiap warna biru, hijau, merah tu akan menyala pada masa yang berbeza. Yang ni beza dia lah bila kamu tekan, yang ni ada syarat ini, when button is high, apa yang menyala, kalau bukan high dia low, high ni on lah, kalau low off switch. So apa kesan dia. Tapi kalau sekiranya kamu cuba benda tu, tekan ke tak tekan macam sama nyala je ke, ataupun biasanya kalau menyala je tu okey lah, cuma mungkin problemnya kat switch. Tapi kalau tak menyala langsung, kamu tekan pun tak nyala, lepas pun tak nyala pun something wrong dengan LED lah ataupun apa punya. Tapi kalau dia menyala, kamu tekan switch, tak ada efek antara tekan dengan tak tekan. Apa yang kamu boleh buat sebagai option, mungkin kamu punya pening sikit dari segi gunakan switch tu, saya cadangkan kamu gunakan direct wire ni, wire merah ni kamu cari yang panjang sikit. So instead of kamu ada switch ni, kamu gantikan dia, kamu buangkan switch ni. So biarkan wire merah yang menghala ke switch ni biar bebas,
dan wire tu jadikan sebagai switch. Dia bila kamu nak on, kamu tap je somewhere dekat sambungan sepanjang garisan ni, dan bila kamu nak off, kamu cabut je tu. Itu je kamu boleh buat. On, kamu tekan dekat pin ataupun lubang-lubang ni sepanjang daripada bawah ke atas ni. Tapi yang syarat yang ini dah buang dululah kalau katakan kamu punya switch tu problem. Okay, kalau okey tak apa follow, tapi kalau problem buang switch ni. So wire merah ni kamu jadikan switch. On, kamu bila nak on, kamu tekan dia dekat somewhere titik-titik ni, salah satunya. Kalau off, kamu sambungkan. Off, cabutkan dia punya switch tu. Okay, yang lain semua tak ada apalah kot. Yang ni buzzer je, sama je. Connectionnya sama dengan LED, cuma beza dia tadi LED is LED. Yang ni adalah buzzer. Yang ni cuma kalau kamu sambung ni, kamu boleh control dia punya delay dia bunyi buzzer tu. Tit, something macam tu lah. Kamu nak dia tit, kamu bawa-bawa. Yang itu yang minta saya kamu try combination kat sini Try the tone value, try the delay and try the no tone ni. Kamu cuba main-mainkan ni. So apa efek dia? Tone lagi tinggi ke? Ataupun tone lagi rendah ke? Ataupun lagi cepat ataupun lagi lambat? So tu yang kamu cuba. So maksudnya output ni cuma dari segi bunyi saja, dia tak ada apa. Cuma saya tak pasti, cuma kalau mana yang gunakan buzzer yang ada sikit line, kadang-kadang dia ada polarity positif negatif ni. So kalau katakan kamu cuba-cuba tak boleh, cuba kamu ubah polarity dia punya. Mungkin terbalik dari segi mana satu positif, mana satu ni. Sebab dia macam LED juga. Silap polarity dia tak akan mengalir. Tapi tak semualah, rasanya ada setengah tu tak ada polarity, setengah tu ada polarity. Yang saya punya ada polarity. Sebab dia, kalau kamu perhatikan dia punya buzzer tu, terus nak tahu dia punya komponen, satu-satu komponen tu adakah dia ada polarity ke tak. Biasanya komponen elektronik ataupun elektrik ni, kalau mana komponen yang ada polarity, biasanya dia akan, kaki dia akan berbeza panjang ni, satu panjang satu pendek. Macam kamu punya LED, sebab LED tu ada polarity positif dan negatif, sebab tu satu kaki tu panjang, satu kaki tu pendek. Sama juga dengan kalau kamu gunakan, kalau belajar kat gitar elektrik seperti itu, biasa apa dipanggil tu? Kapasitor Sama juga, kapasitor pun kalau kamu perhatikan kaki dia satu panjang satu pendek. Tu nak menggambarkan satu positif satu negatif. So, sama juga kalau buzzer ni, biasanya dia akan ada dua kaki, satu panjang satu pendek. So, ini kalau yang kamu beli tu kaki dia panjang pendek tu, maksud dia adalah ada polarity positif negatif. So, ada kemungkinan kalau kamu dah buat sambungan seperti mana yang ni, nak follow exactly, kamu run dia punya compiler, tak nyala juga. Ataupun tak berbunyi. So, kalau tak bunyi, kamu cuba terbalikkan dia punya buzzer. Okay. Kalau tak ada buzzer, susah sangat Kamu carilah apa-apa mainan adik-adik kamu yang WhatsApp tu, kamu tengok. Biasa buzzer ni senang cari kalau ada mainan lama-lama tu, ataupun kamu punya mainan lama-lama ada buzzer. Kalau susah nak order lah. Time-time ni susah, mungkin nak order lambat lagi. Kalau katakan kamu tak cukup buzzer, kamu boleh cubalah gunakan apa nama ni, buzzer mainan. Sebab biasa kerana mainan kecil-kecil tu ada buzzer. Kalau toys pakailah bateri tu lah yang bunyi-bunyi, ada bunyi dia apa. Kamu letak je kat sini kena bunyi lah. Kalau kamu on ni dia akan bunyi lah, dia punya bunyi yang kalau kamu guna buzzer mainan tu bunyi senapang ke, bunyi kapal terbang, tak apa. Kalau sekarang terus, as long as maksud dia sekarang kamu boleh keluarkan bunyi dan kamu boleh kontrol dari segi timer dia apa sebagainya lah. Tapi kalau kamu memang dah ada buzzer, gunakan aja. Tak ada masalah. Dia isunya sebab ada mungkin setengah tak ada buzzer yang ni. Macam Afiq tu rasanya dia punya buzzer kecil sangat. Tak apa, as long as boleh keluarkan bunyi, apa bunyi pun ton ke, guna je. Yang penting ada bunyi. Sebab tujuan dia, nanti bila kamu perangkat dah gunakan untuk modul 2, salah satu buzzer ni function dia adalah output. Output ni maksudnya kita nak kesan apa kesan dia pada input. Memang kalau kita bagi input, apa kesan output. So sekarang ni kalau dalam kes yang ni, contoh dia, input kita cuma dari segi coding. Kita bagi arahan coding ni, so dapat output. Tapi nanti bila masuk modul kedua nanti, kita ada input ni detector, sensor cahaya, sensor LDR, sensor ultrasonic, sensor hujan, sensor air. Ini bila ada sensor, kita boleh sense something, mesti kita boleh dapatkan dia punya
apa dia punya, macam mana kita nak tahu benda tu dia sense. So, salah satu kaedah paling mudah ialah gunakan LED. Dia mean kalau dia boleh sense, dia nyala ke. Kalau dia tak nyala, dia mean okey. Kalau dia menyala, mean sensor tu kesan something. Satu lagi nak tambah, instead of lampu menyala ataupun LED menyala, kita boleh tambah dengan buzzer. Ada dua. Lampu menyala, buzzer pun berbunyi. Macam kamu masuk pintu kat mana-mana kadang-kadang kan. Katakan kamu buka pintu, dia akan bunyi. Tit. But at the same time, dekat reader tu ada lampu menyala ke kelip. Something macam tu boleh gunakan. Tu akan, kalau kamu dah cuba, mungkin dah ni lah. Itu konsep dia dah macam multiple output. I mean output dia ada berbagai. Satu, contoh dia cuma ada buzzer. Dua, ada LED. Mungkin tambah lagi 2-3 output. Okay. Nantilah. Tak ada orang masuk pun. Ni dah lari dah merajuk. Kamu cakap kat mana ni? Okay, ada. Okay. Alright. Apa yang ni? Saya pun confused kadang-kadang. Kejap ada cakap dekat WhatsApp, kejap ada cakap dekat chat, saya pun pening mana tu masuk. Okey, tengah try. Kalau okey, tak dapat juga nak masuk. Okey, tak apalah, dah macam mana. Nanti tak apa. Kalau tak boleh dengar, saya dah, ini macam brief je lah, bukannya ni sangat. Tak apa, whatever pun, semua yang ni, untuk pengetahuan kamu, saya rakam apa yang cakap. Start 2 minggu ni saya rakam dekat Google Meet ni. Nanti saya upload dekat Classroom lah apa yang saya cakap ni. Kalau untuk panduan kamu lah. Okay, back to yang tadi pasal kita punya manual tu. So itu buzzer. So buzzer ni consider output. Dia satu level dengan LED lah. Dia LED output yang kamu nampak. Kalau buzzer ni output yang kita dengar. Boleh jadi output yang lain lagi. Gunakan whatever lah. Okay. Yang ke-6, ini yang servo ni. Okay, ini konsep ni kalau ikutkan. Ini cuma servo dengan ni. Yang ni macam kalau saya nak refer dengan sikit konsep yang dalam modul 2, ini adalah satu input, satu output. Okey, apa input dia? Inputnya that mean kita bagi arahan. Ini tak ada sensor lah, ini cuma arahan. Kita bagi arahan something kepada board, and board boleh buat something. That means input dia adalah kita punya ni, potentiometer ni, apa dipanggil ni? Yang macam knob ni, pemusing ni, apalah lupa istilah dia. Macam rheostat ni kan. Okay, kamu ubah rheostat, itu input. Dan apa output dia? Output dia dekat servo. Servo ni yang akan bergerak kiri kanan, atas bawah something lah. Yang penting dia ada pergerakan. So pergerakan ni akan independent ataupun dependent kepada kamu punya arahan dekat rheostat. Okay, so kalau kamu follow exactly yang dalam manual tu, kamu tu yang saya pun minta kamu faham, bukan just ikut je apa yang ada dalam ni, tapi kamu tak faham apa ni untuk apa. So, kalau kamu perhatikan contoh dia, biasanya yang 2 wire ni merah hitam mana-mana ni maksudnya menggambarkan kita nak bagi dia kuasa positif negatif ataupun kita nak bagi dia voltage. Okay, kalau kamu tengok ni rheostat ni, potentiometer ni, dia ada 3 pin. 2 pin ni adalah positif negatif. 1 pin merah akan pergi kepada merah ni, akan pergi positif 5 volt. Yang hitam ni, yang ni hitam, yang sebelah kiri satu lagi hitam, sambungkan sini, dia akan pergi kepada ground. That mean ground ni soalannya adalah negatif, yang merah ni adalah positif. That mean kita dah bagikan dia positif negatif, kita dah bagi dia voltage supply. Bila supply mean dia dah, kita boleh gunakan lah. And then output dia adalah pada pin yang tengah ni. Ini output daripada sinilah, output daripada potentiometer. So dia, ini kalau kamu ubahkan kedudukan dia punya ni, potentiometer ni, perubahan nilai tu akan dia pergi melalui kabel warna hitam, hitam. Biru muda ni masuk kepada A0. A0 ni tak silap saya maksudnya analog. Analog punya input. Dia ada satu lagi D. Ada D A0 sebenarnya, analog input
So ini input yang kita bagi analog, dan apa output dia? Output dia dekat sini, dekat servo ni. Servo ni sama juga kalau kamu perhatikan ada dua warna yang sama. Merah dia akan sambung kepada merah yang sama dekat sini. Dia akan pergi kepada merah positif 5 volt. Dan dia punya hitam ni akan pergi kepada hitam yang sini, iaitu negatif ataupun ground. So, maksud dia sama seperti yang sini, apa namanya, potentiometer dia akan di power up by voltage positif negatif, merah dengan hitam. So kalau merah hitam ni tak disambungkan, maksud dia kita tak bagi dia power. Bila tak bagi power, dia tak boleh function lah. Macam kita belajar dulu, bukan, itu kelas lain Kalau kamu ingat belajar dulu transistor, kamu belajar PNP, BJT semua tu, okay? Kamu ada PNP, BJT, tapi kalau ada BJT pun kamu tak supply dengan bateri, dia tak ada guna juga. I mean, kita kena bagi beza upaya. Bila bagi beza upaya, barulah dia boleh berfungsi. Sama juga yang ni. So bila kita dah bagi beza upaya dia, is positive negative ni, maka dia boleh fungsi. So macam mana dia nak fungsi, mana sebesar mana, sekuat mana, ini yang akan diberikan oleh pin nombor 8. I mean, apa yang kamu beri pin biru ni, ataupun wire biru ni, perubahan potentiometer akan bagi arahan ni dalam bentuk something yang dikeluarkan kepada kabel warna kuning, dan ini akan direflect oleh servo ni. Ini pada output 8 ni, digital output. Okay, digital output 8 sini. So dia akan berkadar lah, kamu ubah sikit ke besar ke, so dia akan berubah crank. Kalau kamu just buat dulu exactly yang ni, tak nampak sangat dia punya kesan dia. Kamu cuma masuk, kamu akan nampak dia punya servo pin, servo arm ni, lengan servo yang atas warna putih ni, dia cuma bergerak crank macam tu je. Kamu ubah sini, dia akan crank. Okay, ada perubahan lah, berkadar. Cuma yang saya minta kamu ubah sikit, kamu kalau dah boleh nampak dia ada bergerak, apa yang saya minta kamu buat, sini pertamanya, check dia punya serial monitor. Serial monitor ni adalah dia punya berapa value. Yang kamu set pada minimum, kamu tengok dia punya serial monitor akan bagi satu reading. Kalau kamu set maksimum akan bagi reading. Okay, dan kamu rekodkan lah dulu 3 set. Dan kamu boleh cuba nanti yang ni, sama juga kamu boleh cuba dia punya plotter dia. Plotter ni untuk plotkan dia punya graph. Kamu set pada minimum dia punya potentiometer tu, so graph tu akan pergi ke mana. Ini kalau kamu set minimum, dia akan pergi mana, sama juga. Cuma beza dia kalau yang ni dalam bentuk value, yang ni dalam bentuk plot, something yang dah nampak dia punya ada graph dia. So sekarang ni okay, ni saya tanya ni, apa dia ni, kamu tak cari sendiri lah. Tapi yang senang ceritanya, saya dah merahkan ni, ini adalah dia punya limit dia. Ini kalau 0 180, arm ni akan bergerak sepanjang 0 dengan 180 darjah. So itu je limit dia, dia tak boleh lebih daripada 180. Okay, so apa kesan dia kalau kamu ubah tu? Kalau katakan kamu letak ni 0 hingga 360, ini dia akan berpusing hampir 360 darjah. Ataupun kamu limit yang lain, macam contoh kat sini saya letak 30, 240. Dia limit dia antara 30 darjah hingga 240 darjah. So dia punya limit dia. Alright, so cuba ubahkan nilai ni, and then kamu buat benda yang sama, tengok dia punya nilai dia berapa, and cuba tengok dia punya plotting dia berapa. Okay, so itu dia difference sikit. Dan yang last kali ni, relay ni. Okay, relay macam saya cakap dekat kelas hari Senin, ada dua benda yang kamu kena identify ataupun kena ni tahu sikit kat sini. Satu, relay tu sendiri yang warna biru ni. Kalau kamu dapat yang color biru, biasanya tak ada masalah sangat sebab dia dah hampir sama dengan apa nama tu, kedudukan yang dalam skit ni. Tapi kalau ada yang lain, okay. Kalau yang biru ni dia ada 3 pin kat bawah, yang 3 pin bawah ni akan kamu gunakan untuk cucuk ke dalam breadboard. So ada tiga tu ada bukan just a pin tapi ada label dia sepatutnya. Kalau tak silap saya pun tak pernah nampak. Yang kalau ikut apa yang saya punya, paper mata saya dah kelabu lah. Yang
Yang sebelah kiri tu S, kiri sekali ni, yang sebelah kiri, yang warna biru ni S. Yang dua ni positif negatif. Okey. Positif untuk yang tengah. Yang positif tengah, yang ujung tu negatif. I mean sama juga. Positif negatif kita supply kan, and kita outputkan kepada ni. Output kepada kita punya digital ni. Sekejap gangguan. Sekejap, anak saya kacau. Okey, sambil-sambil tu So ini akan pergi pin kamu. So ni satu positif, satu negatif, and then pin biru ni yang akan pergi yang pin nombor 8. And then tu yang sebelah bawah. Yang sebelah atas ni ada 3 pin juga, tapi dia bukan pin, dia lebih kepada macam skru. Tu connection jugalah, kamu extend kepada benda-benda lain. So untuk eksperimen ni, kamu kena sambung kepada dua benda. Satu, Alhamdulillah, masuk angin lah. Selaut. Sorry. Okey, satu sambung kepada motor sebagai output, satu kepada bateri. Okey, apa fungsi relay ni? Relay ni dia macam nak bahasa mudah dia lah, saya boleh kata macam something transformer. Mungkin saya dah cerita itu. So transformer mean kita nak step down dia punya voltage. Okay, sebab dalam contoh ni motor ni ada voltage yang rendah, dia gunakan dalam range 3 hingga 5 volt, tak silap saya, dia punya voltage limit dia. Tapi kita kat sini nak tunjukkan kita ada voltage sebanyak 9 volt. So kita punya motor ni bukan digerakkan oleh voltage daripada yang ni VCC ni. VCC ni yang kita bagi ni adalah untuk supply kepada, atau bukan VCC, dia punya supply voltage yang daripada Arduino ni, dia adalah supply relay. Relay tu sendiri, bukan yang supply kepada motor. So motor ni akan disupply oleh bateri ni. Cuma kalau direct kamu supply positif tu positif, negatif tu negatif daripada daripada bateri 9 volt ni, kamu seolahnya bagi satu voltage yang besar. Voltage dia 9 volt, sedangkan motor ni boleh cover sampai 5 volt. Dia memang agak besar. So tujuannya kita gunakan relay ni, kita seolah step down, kita kecilkan dia punya value of 9 volt tu kepada value yang sesuai. Dalam contoh ni kalau kamu tengok pada pada relay tu, dia ada tulis, kalau yang gunakan yang biru tu kat bawah dia tulis mana dia? 5 VDC maksud dia output dia adalah 5 volt. Yang lain tu 250 volt AC, 125 volt AC, 250 volt AC, itu adalah input. Maksudnya input kamu boleh letak input besar. So dia input yang datang dari sini ni, yang akan supply ni, contoh ni 9 volt, tapi dia boleh sampai, kalau ikut yang kamu punya ni, dalam modul relay tu biasanya 250 volt, 125 volt, besar kan. So dia boleh kecilkan satu voltage yang besar DC kepada satu voltage yang kecil kat sini. So dalam kes ni 9 volt ni akan ditukar kepada lebih kurang 5 volt. So positif dia akan masuk kepada pin yang last kali, negatif dia akan masuk pada pin yang satu lagi pada motor, yang satu lagi wire akan masuk kepada yang tengah. So yang ke tepi ni tak guna. Saya tak tahu apa dia punya simbol kat sini. Saya pun tak nampak. Saya punya ni dia tulis apa? Kecil. Mata saya ni tulisan kecil tak apa-apa nampak dah. Ini benda kecil, bilik ni gelap pula, lampu tak apa terang, tak apa nampak. Tapi itulah dia. So maksud dia sekarang, voltage 9 volt akan masuk kepada relay ni, akan dikecilkan kepada 5 volt. 5 volt ni barulah keluar kepada motor. Barulah dia bergerak. So dengan, kalau dah okey, dengan gunakan coding yang kamu buat ni, kamu akan cuba arahkan ikut mana yang dia nak. Okey. Kat sini, okey, dia akan ada digital pada 8. Sebab kamu guna pin 8, serial port ni, off, print line, on, off, So ini output ni Ni kamu guna delay 1000. Okey, cuba ubah 1000 ke jadi 500 ke, apa efek dia kat sini. Okey, macam tu lah. Okey.
So itu eksperimen satu. Eksperimen dua, saya bincang minggu depan lah. So saya anggap minggu ni semua buat eksperimen satu, tapi mungkin ada yang dah buat eksperimen dua, tak apalah, itu atas kamu punya. Sebab ini semua belajar sendiri kat rumah, semua atas masa sendirilah. Kamu nak cepat ke nak lambat. Tapi yang formalnya yang saya buat adalah ni, saya follow ni lah. I mean sekarang ni minggu ke-3 ke 4, tak ingat. Tapi kayaknya minggu ni kita habis untuk modul 1. Minggu depan kita akan masuk modul 2. Okey. Ni kamu boleh cuba sendiri, tapi saya formal secara rasminya minggu depan saya akan bincang dalam kelas. Okey, so saya stop dulu, banyak saya cerita. Sebenarnya saya ingat nak cakap sikit dah, jadi banyak dah. Macam-macam. So anything saya yang mana tak ada tu tunggu barang, tak apa, tunggu barang. Yang ada boleh cuba, boleh habiskan terus. Kalau boleh tu hantar report dalam Google Classroom Kalau yang tak ada tunggulah. Cuma kalau katakan lambat lagi, itu saya tak ingat siapa yang kata dia punya rumah dekat zon merah, kata takut barang tak sampai. Dah sampai tak? Siapa itu? Tak ingat. Ke guru yang hari Senin. Yang siapa tadi yang kata baru order siapa? Zulaika? Zulaika pula. Siapa tadi? Zulaika. Perak Kamu Perak sepatutnya tak ada masalah kan. Perak tak ada zon merah, tak ada. Perak semua zon kuning dengan hijau. Sepatutnya tak ada. Cuma mungkin cuma dia nak bergerak. Ya? Nanti saya cek balik kat kopi. Cuba kamu boleh track dia punya status kat mana dah kan? Tak apa, cek dulu. Tapi setahu saya kalau Perak tak ada masalah. Dia banyak bukan masalah. Yang mana ada zon-zon merah ni yang ada mungkin ada isu sikit lah. Cuma saya tak pasti. Macam saya tanya yang ada kawan kita seorang itu, ada kata dekat mana Puchong mana, siapa tak ingat itu, yang kata apa zon merah. Tapi saya tanya Cik Fauzi, Dr. Fauzi, dia kata sudah ni pun ada zon merah, tapi dia kata zon merah boleh bergerak, tapi banyakkan yang dibenarkan mana yang guna pos laju. Kalau guna yang lain tu dia mungkin ada problem sikit, tapi yang guna pos laju tak ada masalah lah, dia boleh hantar. Okay. Tapi whatever pun tak apalah mak. Biar lambat sikit pun tak apa. Yang penting kamu ada something yang kamu nak present ataupun nak buat lah. Jangan tak buat langsung. Nanti kita fikirlah. Kalau rasanya tak ada masalah sangat kot dari segi barang ni, biar lambat sikit. Nanti kamu catch up balik lah. Mungkin kamu boleh buat sendiri dekat masalah. Okey, panjang dah saya cakap. Saya stop dulu yang sini. Anything saya buka dalam WhatsApp group. Ada masalah kamu nak apa tanya, boleh saya bincang dalam WhatsApp Okey. So, okey. Alright. Saya off ni dulu saya off ni apa nama ni Meet Saya buka dekat WhatsApp. Okey, Assalamualaikum.